Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Muhammad bin Abdul Rahman, Timbalan Panglima Tentera Darat. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Muhammad Hafizuddin bin Jantan, Panglima Medan Barat Tentera Darat. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Marzuki bin Muhammad, Panglima Medan Timur Tentera Darat. Panglima-panglima, datuk-datuk, para perwira, para bintara, petanda dan prajurit dan warga Tentera Darat yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala puji-pujian hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah SWT di atas kudrat dan iradatnya. Kita dapat berkumpul pada pagi yang mulia ini untuk saya, selaku Panglima Tentera Darat, menyampaikan amanat sempena Tahun Baru 2021 pada hari ini. Bersesuaian dengan norma baru, serta bagi mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan, amanat ini turut disampaikan secara maya kepada seluruh pemerintahan dan formasi. Pada kesempatan ini juga, saya merasakan belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2021 kepada seluruh warga Tentera Darat yang dikasihi sekalian. Ketika saya mula mengambil alih tampuk pemerintahan Tentera Darat pada 11 Jun tahun 2020, saya telah memulakan langkah menyusun pembangunan Tentera Darat sebagai kesinambungan kepada pemerintahan yang terdahulu. Pelan strategik Tentera Darat yang berlandaskan kepada 3 prinsip dan 5 tonggak, iaitu 3P dan 5T, telah dijadikan sebagai elemen utama di dalam Perintah Ulung Panglima Tentera Darat yang ke-28. 5 tonggak iaitu kelangsungan misi dan kesiagaan, keutuhan organisasi, pelestarian kesejahteraan warga, pengukuhan hubungan pertahanan, dan peningkatan hubungan Tentera Darat dengan awam, telah dijadikan sebagai panduan kepada seluruh warga Tentera Darat untuk melaksanakan plan tindakan yang bersesuaian bagi mencapai misi dan visi Tentera Darat. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga Tentera Darat yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan setiap plan tindakan bagi merealisasikan Perintah Ulung tersebut. Setelah 6 bulan pelaksanaannya, pelan-pelan tindakan yang dirangka telah mula menampakkan pencapaian yang positif. Walaupun kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, termasuklah cabaran yang muncul daripada pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara sejak awal tahun 2020 yang lalu. Di dalam situasi ini, Tentera Darat bukan sahaja perlu berfungsi sebagai elemen utama keselamatan bagi membantu kerajaan menangani pandemik ini, malah Tentera Darat juga berhadapan dengan risiko di mana pegawai dan anggota tentera juga turut terdedah dengan kemungkinan jangkitan COVID-19 ketika melaksanakan tugas. Berdasarkan trend semasa, jangkitan yang masih tinggi, saya menyeru kepada seluruh warga Tentera Darat untuk terus meningkatkan usaha menjaga diri, ahli keluarga serta rakan sekerja yang lain. Tahap kesihatan yang tinggi adalah sangat penting agar kita dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan baik dan berkesan. Sesungguhnya segala apa yang berlaku adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Namun pada masa yang sama, Tentera Darat tidak boleh berpeluk tubuh dan akan terus bertekad untuk membantu kerajaan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan. Dalam membantu kerajaan melandaikan lengkok jangkitan pandemik COVID-19 ini, Tentera Darat sentiasa menjunjung tinggi titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah pun mengisytiharkan
proklamasi darurat bermula 12 Januari 2021 yang lalu. Saya menyeru agar seluruh warga terdarat menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi dalam mematuhi setiap arahan serta peraturan yang sedang dikuatkuasakan. Laksanakanlah tugas dengan penuh profesional dan penuh integriti pada sebilang masa. Saya percaya proklamasi darurat ini telah dibuat berdasarkan penilaian ke atas risiko-risiko yang berkemungkinan akan berlaku yang boleh merencatkan usaha kerajaan di dalam menangani pandemik COVID-19. Ini sama ada dari segi iklim politik, semasa maupun sosioekonomi. Para perwira, bintara, petanda dan prajurit serta warga tentera darat Malaysia yang saya kasih sekalian. Dalam perutusan 100 hari pemerintahan Panglima Tentera ke-28 yang lalu, saya telah pun menjelaskan beberapa cabaran yang dihadapi tentera darat untuk mencapai kesiagaan tertinggi di dalam menjaga kepentingan dan mempertahankan kedaulatan negara. Tentera darat menghadapi cabaran dari segi peruntukan terhad bagi penggantian aset dan perolehan aset baru dalam melaksanakan misinya untuk menjadikan ketumbukan yang kredibel dan kekal relevan. Tentera darat juga menghadapi cabaran dalam memperkemaskan sistem tabik urus. Sistem tabik urus yang kemas dan tersusun masih perlu dioptimalkan bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran tentera darat dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Semua peringkat pemerintahan perlu terus komited memperbaiki sistem tabik urus di pemerintahan masing-masing bagi meningkatkan produktiviti dan dalam menguruskan sumber yang terhad. Cabaran seterusnya yang perlu dititikberatkan adalah berkaitan dengan jati diri sebagai anggota tentera, warga tentera darat pada masa kini berada dalam persekitaran sosial yang sangat mencabar. Persekitaran negatif yang tidak dibendung melalui tindakan pemerintahan yang komprehensif akan menyebabkan kerugian kepada sumber manusia dan menjejaskan daya juang tentera darat. Sehingga hari ini, cabaran-cabaran ini masih dihadapi dan perlu ditangani dengan berkesan demi kelangsungan misi tentera darat. Para perwira, bintara, petanda dan prajurit serta warga tentera darat Malaysia yang saya kasih sekalian. Saya ingin memanjangkan kepada seluruh warga tentera darat mengenai amanat Menteri Kanan Pertahanan yang telah menekankan 5 tema utama untuk dicapai. Pertama, meningkatkan keupayaan diri, meningkatkan keupayaan dari segi aset dan persenjataan. Kedua, memperkasakan pelibatan ATM dalam pelbagai operasi serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Ketiga, menjamin kesejahteraan dan kebajikan anggota termasuk veteran ATM. Keempat, meningkatkan keupayaan penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D, pertahanan, dan kelima, memperkukuh jaringan strategik dan hubungan diplomasi terutama dalam negara ASEAN dan antarabangsa. Selain itu, Panglima Angkatan Tentera Malaysia juga telah menzahirkan 3 aspirasi untuk direalisasikan oleh seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia pada tahun 2021. Aspirasi pertama adalah untuk mengekalkan 4 teras dalam Perintah Ulung Panglima Angkatan Tentera ke-21. Aspirasi kedua adalah bagi menentukan good governance, iaitu tabik urus yang baik, termasuk di dalam aspek pengurusan kewangan dan pemakasaan modal insan. Manakala aspirasi yang ketiga adalah berkaitan pembudayaan inovasi bagi tujuan penyelesaian masalah di dalam organisasi. Melihat kepada kelima-lima tema amanat Menteri Kanan Pertahanan dan juga ketiga-tiga aspirasi Panglima Angkatan Tentera untuk tahun 2021, saya berasa amat bersyukur bahawa tentera darat berada di landasan yang tepat ke arah mencapai matlamat strategik seperti mana tema dan aspirasi yang dinyatakan. 5 tonggak Perintah Ulung Panglima Tentera Darat ke-8 berada seiring dengan matlamat strategik
yang digariskan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan dan juga aspirasi yang ingin dicapai oleh Panglima Angkatan Tentera. Di dalam tema keempat, iaitu meningkatkan keupayaan penyelidikan dan pembangunan pertahanan, Tentera Darat akan sentiasa mendukung komitmen kerajaan dalam membangunkan industri pertahanan negara. Tentera Darat juga menyumbang secara tidak langsung dalam membekalkan semua manusia berkepakaran serta bersedia menyediakan platform yang bersesuaian bagi tujuan penyelidikan pertahanan. Pemerkasaan tabik urus dan pemberdayaan inovasi juga merupakan aspek yang diberi perhatian dalam tonggak Perintah Ulung saya. Mengimbau pencapaian pada tahun 2020, saya boleh simpulkan bahawa Tentera Darat telah berjaya memperolehi beberapa pencapaian yang signifikan. Pencapaian pertama adalah dari segi kejayaan merealisasikan pengstrukturan Tentera Darat secara holistik bagi meningkatkan keupayaan aset dan sumber manusia di Pemerintahan Medan Timur. Selaras dengan usaha meningkatkan keupayaan Tentera Darat, beberapa perolehan aset baru juga telah berjaya dilaksanakan, termasuklah memperolehi kereta kebal ataupun kereta perisai 8x4 komputer dan tambahan unit meriam 1.5 mm. Pencapaian kedua yang diperolehi adalah keberkesanan operasi yang dilaksanakan oleh Tentera Darat dalam membantu kerajaan menguruskan bencana, semakna bencana kesihatan maupun bencana alam. Tentera Darat Malaysia melaksanakan misi penting di dalam mengawal penularan COVID-19 melalui Op Benteng dan juga melalui kerjasama dengan pihak berkuasa lain dalam Ops Penawar. Tentera Darat juga sentiasa komited dan bersiap sedia dalam memberikan bantuan semasa Op Muni, termasuklah dari segi bantuan menyelamat mangsa banjir dan pemasangan jambatan sementara di kawasan bencana yang dilaksanakan pada awal tahun ini. Saya menzahirkan ucapan penghargaan kepada pihak media yang sentiasa memberikan publicity yang positif kepada usaha yang dilaksanakan oleh Tentera Darat. Pencapaian ketiga adalah dari segi penyelarasan ataupun pemeliharaan moral warga Tentera Darat melalui inisiatif kebajikan yang dilaksanakan selain daripada meningkatkan keselesaan di rumah keluarga dan bangunan-bangunan teknikal. Tentera Darat juga telah melaksanakan lawatan-lawatan kebajikan secara lebih menyeluruh di setiap pemerintahan dan formasi. Selain lawatan-lawatan kebajikan yang telah dilaksanakan oleh saya sendiri, ia turut dilaksanakan oleh panglima-panglima pemerintahan dan formasi serta pasukan di kawasan tanggungjawab masing-masing. Bagi meningkatkan aspek tabik urus dan integriti dalam Tentera Darat, perkara keempat yang dicapai pada tahun 2020 adalah melalui pelancaran buku pelan anti rasuah Tentera Darat. Buku pelan anti rasuah ini merupakan panduan kepada setiap lapisan pemerintahan untuk memberdayakan amalan baik, menjauhi amalan rasuah bagi mencapai keutuhan dalam organisasi. Selain itu juga berkaitan dengan memperbaiki keutuhan di dalam organisasi, Tentera Darat telah memperbaiki sistem laluan kerjaya pegawai dan anggota di mana peluang yang lebih baik diberikan bagi tujuan kenaikan pangkat berdasarkan pengiktirafan kepada kepakaran yang dimiliki. Namun begitu, disebabkan beberapa cabaran yang dihadapi pada tahun 2020, beberapa perkara yang dirancang tidak dapat dicapai sepenuhnya. Dari segi latihan, pandemik COVID-19 yang berlaku telah menyebabkan banyak aktiviti latihan tergendala, termasuklah eksersis bilateral dan multilateral bersama negara asing. Kengkangan pergerakan dan penutupan pintu sepadan antarabangsa susulan pandemik COVID-19 juga telah menghalang aktiviti pengukuhan hubungan antarabangsa dilaksanakan secara fizikal. Perbincangan serta persefahaman dua hala hanya dilaksanakan secara maya. Selain daripada itu, Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan juga telah menyebabkan beberapa projek kesenggaraan tidak dapat disiapkan mengikut jadual yang telah diharapkan dan perlu dibuat penjadualan semula. Bagi menghadapi tahun 2021 yang mencabar ini,
Tentera Darat terus positif bahawa setiap cabaran itu pasti ada tindakan penyelesaiannya. Walaupun negara kita masih lagi dibelenggu pandemik COVID-19, di mana hampir seluruh negara sedang berada di dalam perintah kawalan pergerakan dan juga di dalam situasi darurat. Tentera Darat terus komited untuk menjadi ketumbukan yang terus diyakini kerajaan serta rakyat. Berdasarkan kepada penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 yang lalu serta bagi mencapai apa yang dihasilkan pada tahun ini, Tentera Darat telah menetapkan bahawa sambutan Hari Tentera Darat yang ke-88 pada tahun ini adalah bertemakan Sinergi Tentera Darat dan Rakyat Tunjang Kedaulatan Negara. Saya ulangi, pada tahun ini tema Hari Tentera Darat yang ke-88 adalah Sinergi Tentera Darat dan Rakyat Tunjang Kedaulatan Negara. Hubungan erat di antara petentera dan rakyat adalah penting bagi mendukung pencapaian ke-55 tonggak Perintah Ulung Panglima Tentera Darat seperti mana yang diharapkan. Kerjasama kukuh ini akan memastikan Tentera Darat mencapai kelangsungan misi dan kesiagaan. Mempunyai sebuah organisasi yang utuh, melestari aspek kebajikan dan kesejahteraan warga, mengukuhkan hubungan pertahanan dengan negara serantau dan antarabangsa serta memperolehi keyakinan serta pengiktirafan daripada rakyat melalui kerjasama yang dijalin. Pada tahun 2021 ini, Tentera Darat sedang dalam inisiatif mengoperasikan Kertas Putih Pertahanan yang menjadi asas kepada perancangan strategik Tentera Darat. Saya akan memastikan bahawa perancangan Tentera Darat untuk tahun 2021 ini juga akan mendukung pelan strategik Kementerian Pertahanan selain mencapai Perintah Ulung Panglima Angkatan Tentera yang ke-21. Tentera Darat juga komited di dalam usaha merealisasikan strategi ketenteraan negara, iaitu SKN 2.0, dan 4DMF sebagai salah satu inisiatif memperkukuhkan ketumbukan Tentera Darat dalam melaksanakan misi yang ditetapkan. Tahun 2021 adalah merupakan tahun pengukuhan bagi Tentera Darat. Jika pada tahun 2020, Tentera Darat menumpukan kepada pelaksanaan dan pemantauan, pada tahun 2021 ini, Tentera Darat akan menumpukan kepada pengukuhan aspek gerakan, takbir dan logistik supaya misi dan visi Tentera Darat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pada tahun ini, selain daripada meneruskan usaha memperolehi aset-aset strategik bagi melengkapkan keupayaan untuk beroperasi di dua wilayah secara serentak, Tentera Darat akan menumpukan kepada peningkatan aspek pengurusan keselamatan termasuk menambah baik polisi serta direktif sedia ada. Keselamatan adalah aspek yang akan terus diberi perhatian sama ada dalam bentuk keselamatan fizikal maupun keselamatan maklumat. Ini adalah antara usaha bagi membolehkan Tentera Darat terus dapat beroperasi sama ada di dalam operasi trust maupun operasi membantu kerajaan dalam operasi kemanusiaan dan bencana alam. Pada tahun 2021 ini juga, Tentera Darat akan memberi tumpuan bagi memperlengkapkan keperluan tempur dan peralatan persediaan anggota ke tahap 100%, insya-Allah. Saya percaya bahawa kelengkapan persediaan ini adalah aspek penting bukan sahaja dari segi meningkatkan tahap kesiagaan warga Tentera Darat dalam setiap pelaksanaan misi. Malah ia juga merupakan elemen penting dalam pemeliharaan moral dan semangat juang anggota. Dalam aspek tabik urus, pada tahun 2021 ini, Tentera Darat akan meneruskan inisiatif perstrukturan organisasi yang bertujuan meningkatkan keberkesanan operasi dan pentadbiran Tentera Darat secara keseluruhan. Tumpuan diteruskan bagi menempatkan aset dan sumber manusia di wilayah 2 untuk membolehkan keupayaan beroperasi serentak di 2 wilayah tercapai. Saya juga telah mengarahkan agar perstrukturan organisasi ini dimasukkan sebagai pelan tindakan tambahan dalam pemantauan Perintah Ulung Panglima Tentera Darat ke-8 di bawah tonggak kedua, iaitu keutuhan organisasi. Pada tahun 2021 ini juga, Tentera Darat memberi tumpuan untuk mengukuhkan aspek moral dan jati diri anggota. Kajian secara terperinci akan dilaksanakan ke seluruh formasi Tentera Darat
bagi mendapatkan maklum balas kepuasan anggota terdarat terhadap pemerintahan dan perkhidmatan. Maklum balas ini adalah mustahak supaya terdarat dapat merangka pelan tindakan yang bersesuaian bagi mengukuhkan aspek ketahanan serta kompetisi sumber manusia sebagai aset utama tentera darat. Bagi menambah baik aspek good governance atau tabi urus, tentera darat akan terus melaksanakan peningkatan ke atas aspek pengurusan kewangan, pengurusan modal insan serta kepimpinan. Selain itu, aspek pembudayaan inovasi akan terus diperkasakan bagi membolehkan organisasi diurus dengan lebih cekap dan berkesan. Bagi mengukuhkan aspek logistik pula, terdarat telah menetapkan keutamaan untuk laksanaan kepada tahun 2021. Tumpuan utama diberikan kepada peningkatan keselamatan fizikal, melibatkan instalasi-instalasi keselamatan dan kem-kem tentera. Keutamaan seterusnya diberikan bagi menambah baik aspek kebajikan meliputi senggaraan kedamaian dan bangunan teknikal. Penambahbaikan juga akan terus dilaksanakan ke atas fasilitas latihan bagi memastikan latihan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Tentera darat juga merancang untuk meningkatkan aspek keselesaan dan kemudahan kepada seluruh warga. Dalam usaha mencapai matlamat seperti mana yang dihasratkan dalam Perintah Ulung Panglima Tentera Darat ke-28, Tentera Darat perlu meneruskan pelan-pelan tindakan yang dirancang walaupun berhadapan dengan cabaran semasa. Bagi merealisasikan perkara ini, beberapa pengubahsuaian ke atas pendekatan sedia ada perlu dilaksanakan supaya bersesuaian dengan norma baru dan situasi semasa. Setiap peringkat pemerintahan perlu memastikan pelaksanaan pelan tindakan adalah berpandukan kepada keutamaan serta perancangan yang rapi. Bagi memastikan kompetisi, anggota dikekalkan, aktiviti latihan perlu diteruskan berpandukan norma baru walaupun terdapat sekatan dari segi eksersis melibatkan negara asing. Aktiviti-aktiviti meningkatkan profesionalisme perlu diteruskan dengan mengaplikasikan pendekatan-pendekatan baru. Selain itu, perhubungan pertahanan negara asing juga akan terus dilaksanakan melalui penggunaan media baru secara maya dan juga melalui kerjasama yang dijalin bersama wakil-wakil pertahanan di dalam negara. Saya percaya selagi prinsip 3P ini difahami dan dilaksanakan oleh setiap warga tentera darat, kita akan dapat mencapai setiap pelan tindakan yang dirancang. Laksanakan apa yang harus dilakukan, lakukan apa yang dikatakan akan dilaksanakan, dan laksanakan perkara yang betul. Bersama-samalah kita berdoa agar pandemik COVID-19 ini dapat diatasi dengan segera. Patuhlah kepada setiap peraturan serta arahan dari pihak berkuasa. Jaga kesihatan diri dan ahli keluarga serta rakan-rakan. Saya juga menyeru agar semua warga tentera darat dapat berusaha ke arah menjadikan tentera darat sebagai sebuah angkatan yang disegani dan diyakini rakyat. Bersama-samalah kita menjaga nama baik dan imej tentera darat. Saya mengambil kesempatan ini juga mengucapkan penghargaan kepada pihak kerajaan, kepada yang berhormat Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Tentera Malaysia di atas sokongan yang diberikan kepada tentera darat Malaysia bagi membolehkan tentera darat Malaysia melaksanakan misi dan visi yang ditetapkan. Selaku Panglima Tentera Darat, saya akan terus komited menggembling segala kudrat, usaha dan pendekatan bagi meneruskan inisiatif dan tindakan demi kecemerlangan dan kegemilangan tentera darat. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagah setia.